warahmatullahi wabarakatuh dan salam perangi rasuah. Saya Siti Hani Suraya daripada bahagian pendidikan masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Di dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai jenayah rasuah berdasarkan undang-undang di negara dan langkah pencegahan kepada jenayah ini. Taklimat saya ini akan dipecahkan kepada beberapa tajuk kecil, iaitu latar belakang SPRM, definisi rasuah secara umum, kesalahan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009, hukuman dan kesan rasuah, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial, cara melaporkan rasuah dan tips untuk mencegah rasuah. Sebagai permulaan, mari saya kongsikan gambar ibu pejabat SPRM. Bangunan ini terletak di nombor 2, Lebuh Wawasan, Presin 7, Putrajaya. Dan untuk makluman semua, SPRM turut mempunyai pejabat negeri dan pejabat cawangan di seluruh Malaysia. Orang awam boleh memohon untuk membuat lawatan sambil belajar ke ibu pejabat SPRM dan melihat sendiri fasiliti SPRM seperti lokap, bilik kawat cam, video interview room iaitu VIR dan konti radio Mag.FM. Lawatan ke SPRM juga merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mendidik masyarakat mengenai pencegahan rasuah. Usaha pencegahan rasuah sebenarnya telah bermula pada Januari 1958 apabila kerajaan meminta seorang pegawai tinggi polis Pakistan iaitu Shah Nazir Alam di mana beliau membuat kajian berhubung masalah rasuah di Malaysia. Pada 26 April 1958, kajian Shah Nazir Alam dikemukakan kepada kerajaan. Antaranya cadangan dalam kajian tersebut adalah menubuhkan sebuah agensi khusus untuk membanteras dan mencegah jenayah rasuah. Maka pada tahun 1959, Unit Pencegahan Rasuah UPR ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Unit ini hanya berperanan melaksanakan program kesedaran anti rasuah. Manakala, bidang siasatan kes rasuah dijalankan oleh Criminal Investigation Department iaitu Special Crime Police Diraja Malaysia. Tugas penawaan dikendalikan oleh Ministry of Justice. Seterusnya pada 1 Oktober 1967, sebuah agensi khusus yang diberi nama Badan Pencegah Rasuah iaitu BPR ditubuhkan. Dengan tertubuhnya BPR, fungsi penguatkuasaan, pendidikan dan pencegahan diletakkan di bawah agensi ini. BPR terus mengalami transformasi dari semasa ke semasa. Daripada BPR, namanya ditukar kepada Biro Siasatan Negara pada tahun 1973 dan kembali semula kepada nama BPR pada tahun 1982. Pada 1 Januari 2009, BPR telah dinaik taraf menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM bagi memperkasakan fungsi institusi dalam membanteras jenayah rasuah di Malaysia. Tahukah anda bahawa SPRM merupakan satu-satunya entiti penguat kuasa di negara ini yang diawasi oleh 5 badan pemantau iaitu yang pertama, Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah, yang kedua, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, yang ketiga, Jawatankuasa Aduan, yang keempat, Panel Penilaian Operasi dan yang kelima, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah. 5 badan pemantau ini ditubuhkan melalui peruntukan undang-undang dan secara pentadbiran. Ahli-ahlinya mempunyai pelbagai latar belakang, iaitu ahli politik kerajaan dan pembangkang, bekas hakim, bekas pegawai tinggi kerajaan, pengamal undang-undang, ahli akademik, tokoh korporat, pengamal media dan pimpinan pertubuhan bukan kerajaan. Dengan kata lain, mereka mewakili masyarakat Malaysia. Tujuan utama mekanisme check and balance ini diwujudkan adalah bagi memantau, menasihati dan memastikan SPRM melaksanakan fungsinya secara bebas, telus dan profesional.
Rasuah, perkataan ini sebenarnya berasal daripada bahasa Arab, iaitu rishwah yang membawa maksud sogokan atau pujukan. Definisi umum bagi rasuah adalah penerimaan atau pemberian suapan bertujuan supaya seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Rasuah ini boleh terdiri daripada pelbagai bentuk seperti wang, upah, hadiah, jawatan, bonus, diskaun dan perkhidmatan. Di Malaysia ini, rasuah juga dikenali sebagai duit kopi, kautim, under counter money, tumbuk rusuk, pelincir, bunga emas dan makan suap. Di negara luar, rasuah dikenali dengan pelbagai nama. Sebagai contoh, di United Kingdom, rasuah dipanggil sleaze, di Itali, tangentopoli, di Uganda, air supply, di Jepun, black miss, di China, tanwu, di Nigeria, 409 dan di Indonesia dipanggil sebagai pungli ataupun pungutan liar. Menarik bukan? Pelbagai nama digunakan di seluruh dunia tetapi membawa maksud dan pengertian yang sama, iaitu rasuah. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau Akta SPRM 2009 merupakan undang-undang khusus berkaitan jenayah rasuah. Berdasarkan Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah bukan sahaja melibatkan perbuatan memberi atau menerima suapan. Terdapat 4 kesalahan utama rasuah seperti mana diperuntukkan melalui Akta SPRM 2009. Saya akan menjelaskan segala ringkas setiap jenis kesalahan bersama ilustrasi dan contoh kes. Kesalahan pertama, meminta dan menerima rasuah. Kesalahan berlaku apabila mana-mana orang, sama ada pegawai kerajaan atau pekerja di sektor swasta, meminta atau menerima suapan sebagai balasan untuk melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, seorang CEO meminta habuan rasuah daripada seorang kontraktor berbentuk komisen 5% daripada nilai projek dan rasuah tersebut bertujuan bagi memastikan kontraktor itu berjaya mendapatkan projek di pejabatnya. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Kesalahan kedua, menawar dan memberi rasuah. Kesalahan berlaku apabila mana-mana orang yang menawar atau memberi rasuah kepada seorang pegawai awam atau swasta sebagai balasan untuk melakukan sesuatu perkara yang berkaitan tugas rasmi pegawai tersebut. Sebagai contoh, seorang pengurus sebuah kelab malam memberi RM2,000 kepada pegawai penguatkuasa untuk tidak mengambil tindakan terhadapnya yang didapati telah melanggar syarat-syarat perniagaan yang ditetapkan. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Kesalahan ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Kesalahan berlaku apabila mana-mana individu mengemukakan dokumen tuntutan yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan niat untuk menipu prinsipal atau majikannya. Dengan kata lain, kesalahan berlaku apabila tuntutan adalah tidak sama dengan pembekalan yang dibuat. Contoh bagi kesalahan ini adalah seorang kontraktor mengemukakan tuntutan bayaran bagi pembekalan 10 unit kamera DSLR padahal pembekalan sebenarnya adalah 10 unit kamera digital yang harganya jauh lebih rendah. Contoh yang lain, seorang pegawai kerajaan mengemukakan tuntutan kepada pejabatnya airline perjalanan dan sewa hotel kerana menghadiri mesyuarat di Pulau Pinang. Sebenarnya pada tarikh tersebut, beliau tidak ke Pulau Pinang dan hanya bermesyuarat secara dalam talian sahaja. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut.
Bagaimana anda boleh mengelakkan kesalahan ini? Caranya mudah. Pastikan dokumen tuntutan tidak mempunyai maklumat yang palsu. Perkara yang dituntut dan barang atau perkhidmatan yang dibekalkan mestilah sama dari segi kuantiti dan spesifikasi. Jangan sesekali memperakukan dokumen tuntutan yang mempunyai butiran tidak benar. Kesalahan yang keempat, salah guna kuasa oleh pegawai awam. Kesalahan ini hanya melibatkan pegawai badan awam. Maksud pegawai badan awam adalah individu yang berkhidmat dalam jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat yang berkaitan kerajaan. Kesalahan berlaku apabila seseorang pegawai badan awam menggunakan kedudukannya dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung sesuatu perkara di mana dia, saudara dan sekutunya mempunyai kepentingan. Dengan kata lain, pegawai awam itu terlibat membantu keluarga, saudara mara atau dia sendiri mendapat projek di tempat beliau bertugas. Contohnya dalam satu mesyuarat tender, YDP sebuah pihak berkuasa tempatan menggunakan kuasa untuk meluluskan projek pembinaan rumah kos rendah kepada syarikat yang dimiliki oleh isterinya sendiri. Contoh-contoh lain bagi kesalahan ini adalah seperti berikut. Sekiranya ada keluarga anda memasuki tender atau sebut harga di agensi, apa anda perlu lakukan? Pertama, isytiharkan kepentingan. Kedua, keluar dari mesyuarat dan jangan libatkan diri daripada proses tender atau sebut harga terbabit. Ketiga, pastikan tindakan anda membuat pengisytiharan itu direkod dalam minit mesyuarat. Rasuah merupakan jenayah yang serius. Mereka yang terlibat rasuah akan didakwa di mahkamah dan dibicarakan. Menghadapi pendakwaan kes rasuah, sudah pasti memerikkan jiwa dan mental. Kos untuk melantik peguam bela juga amat tinggi. Sekiranya disabitkan hukuman, pesalah boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta SPRM 2009. Mahkamah boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan didenda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Bukan itu sahaja, bagi penjawat awam, hukuman penjara boleh menyebabkan hilang kelayakan pencen. Perkara ini diperuntukkan di bawah Seksyen 21-1 Akta Pencen 1980. Selain daripada itu, nama individu yang disabitkan di mahkamah kerana rasuah akan dipaparkan dalam pangkalan data pesalah rasuah selama tempoh 3 tahun. Segala harta yang diperoleh hasil rasuah seperti rumah, kereta, wang, barang kemas dan lain-lain akan disita dan dilucut hak kepada kerajaan Malaysia. Seperti yang saya tekankan sebelum ini, rasuah adalah jenayah yang serius. Oleh itu, sebarang transaksi pembelian atau pelaburan dengan menggunakan hasil rasuah merupakan jenayah pengubahan wang haram dan boleh dihukum di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Pengubahan wang haram ini merupakan aktiviti untuk menyembunyikan dan membersihkan harta yang diperoleh daripada sumber haram. Atau dalam erti kata lain, proses untuk menjadikan wang haram kelihatan bersih. Sebagai contoh, seorang penjenayah memperoleh sejumlah wang hasil aktiviti rasuah. Wang itu digunakan untuk pelbagai transaksi seperti pembelian hartanah, kenderaan atau dilaburkan dalam saham dan unit amanah. Setiap transaksi itu adalah kesalahan pengubahan wang haram dan boleh didakwa di mahkamah. Individu yang disabitkan kesalahan pengubahan wang haram boleh dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih 15 tahun dan denda 5 kali nilai daripada aktiviti haram atau RM5 juta yang mana yang lebih tinggi. Sekiranya anda pegawai atau pengurusan di sektor korporat,
Saya ingin mengingatkan anda agar tidak menggunakan rasuah untuk mendapat projek atau memperoleh apa-apa faedah kepada syarikat. Dengan penguatkuasaan Seksyen 17A Akta SPRM 2009, mulai 1 Jun 2020, tindakan sebegitu boleh menyebabkan syarikat dan pengurusan syarikat menghadapi pendakwaan di atas kesalahan rasuah. Sekiranya didapati bersalah, syarikat dan pengurusan syarikat boleh didenda tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana-mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Peruntukan undang-undang ini bukan perkara baru. Di luar negara, peruntukan yang boleh mendakwa legal person atau syarikat telah lama wujud. Contohnya UK Bribery Act 2010 di United Kingdom, the Foreign Corrupt Practices Act 1977 di Amerika Syarikat dan Criminal Code and Corruption of Foreign Public Officials Act di Kanada. Pihak syarikat seharusnya mengambil iktibar daripada kes luar negara melibatkan beberapa syarikat besar yang dihukum kerana perbuatan rasuah oleh pegawai mereka. Antaranya syarikat Airbus yang terpaksa membayar penalti sebanyak $4 bilion kerana perbuatan rasuah oleh pegawainya. Begitu juga Rolls-Royce yang didenda 671 juta pound sterling, Standard Bank didenda 32.2 juta dan Siemens didenda 1.6 bilion Peruntukan undang-undang yang juga dikenali sebagai liability corporate ini menghendaki syarikat dan pengurusan syarikat lebih peka mengenai tindak tanduk pegawai-pegawai mereka. Pengurusan syarikat diibaratkan sebagai ketua keluarga yang mesti memastikan anak-anaknya tidak terlibat rasuah. Sekiranya ada salah seorang anak terlibat, ketua keluarga mesti bertanggungjawab. Semangat Seksyen 17A Akta SPRM 2009 bukan hanya bersifat punitif, tetapi lebih kepada menggalakkan pelaksanaan tadbir urus baik dan usaha pencegahan rasuah secara dalaman. Seterusnya, mewujudkan ekosistem perniagaan yang bersih dan persaingan secara sihat. Sebenarnya tidak sukar untuk pengurusan syarikat mengelakkan pendakwaan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 ini. Dua perkara yang pengurusan syarikat perlu laksanakan iaitu, pertama, jangan izinkan rasuah menjadi budaya kerja syarikat bagi mendapat projek atau apa-apa faedah kepada syarikat. Kedua, melaksanakan usaha-usaha pencegahan rasuah yang sesuai dan mencukupi bagi mengelakkan rasuah berlaku. Panduan mengenai usaha dan tata cara mencukupi boleh diperolehi di portal rasmi GIACC. Sekiranya anda berhadapan dengan situasi dijanji, ditawar atau diberi rasuah untuk melakukan sesuatu perkara, undang-undang mewajibkan anda untuk melaporkan kepada SPRM. Kegagalan membuat laporan kepada SPRM boleh menyebabkan anda didakwa dan dihukum. Seksyen 25-2 Akta SPRM 2009 memperuntukkan jika gagal melaporkan tawaran atau pemberian rasuah, boleh didenda sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Seksyen 25-4 Akta SPRM 2009 pula memperuntukkan jika gagal melaporkan permintaan atau penerimaan rasuah, boleh didenda sehingga RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda tidak perlu risau untuk membuat laporan kepada SPRM kerana tentunya anda akan dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 dan Akta Perlindungan Saksi 2009. Cara untuk melaporkan rasuah adalah mudah dan pelbagai. Mengikut keselesaan anda, anda boleh menggunakan mana-mana antaranya 8 cara berikut. Yang pertama, datang sendiri ke pejabat SPRM. Yang kedua, menghubungi talian bebas tol. Yang ketiga, menghantar fax. Yang keempat, melalui sistem pesanan ringkas SMS. Yang kelima, menghantar surat. Yang keenam, menghubungi mana-mana pegawai SPRM. Yang ketujuh, menghantar email. Dan akhir sekali yang ke-8,
menggunakan sistem pengurusan aduan iaitu CMS. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan kongsikan kepada anda 8 tips untuk mengelakkan diri daripada perbuatan rasuah. Pertama, jangan mengatakan ya bagi pelawaan pertama. Kedua, hati-hati dengan pujian. Pujian yang berlebihan boleh menyebabkan seseorang itu lupa diri dan akhirnya boleh membawa kepada pelanggaran peraturan. Ketiga, jangan sesekali menampakkan perbuatan atau tingkah laku yang menggambarkan seolah-olah kita yang meminta-minta. Keempat, jangan membiasakan diri menerima sebarang bentuk keraian daripada mereka yang mempunyai urusan rasmi walaupun sekadar belanja minum. Kelima, elakkan perhubungan yang terlalu rapat dengan pihak syarikat yang mempunyai urusan rasmi. Keenam, tolak tawaran atau pujukan dengan tegas. Ketujuh, elakkan berbincang mengenai hal peribadi atau keluarga dengan mereka yang mempunyai urusan rasmi. Tips ke-8, berkawan dengan orang yang jujur dan boleh menasihati serta membimbing kita. Semoga perkongsian ini dapat memberi maklumat kepada anda mengenai rasuah, kesannya dan langkah pencegahan kepada jenayah keji ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam perangi rasuah.